Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita tengok kitab kita Rahiqil Makhtum. Kita berhenti di muka surat 203 di bawah tajuk besar dia Perang Badar. Jadi pada perjumpaan yang lepas saya disebut berkenaan bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat cuba menahan Usyairah, kafilah dagang Abu Sufyan daripada Mekah ke Syam. Jadi dalam perjalanan daripada Mekah ke Syam tu Nabi cuba halang dan mereka berjaya melepaskan diri sampai mereka di Syam, Syria. Kemudian setelah mereka berniaga di Syria tu, mereka patah balik dan mereka bawa wang emas 50,000 dinar. Ini banyak ni, 50,000 dinar. Lebih kurang kalau duit kita hampir 70 juta, lebih kurang lah. Kalau duit kita 70 juta, banyak tu. Sebab satu dinar 1000, lebih kurang 1300 ke 1500. Jadi lebih kurang 70 juta. Maka Nabi SAW pun menggalakkan para sahabat untuk menahan kafilah dagang ni. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, bukan saja-saja Nabi halang, kerana kafir Quraisy banyak lagi kafilah dagang orang kafir yang lain, tapi Nabi tak ganggu. Sebab orang kafir yang lain tak mengganggu Nabi dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang Quraisy ni duk ganggu, duk ancam, nak serang lah, nak bunuh lah, macam-macam. Malah kafir Quraisy ni juga telah merampas segala harta benda para sahabat Nabi sebelum mereka berhijrah ke Madinah. Jadi disebabkan permusuhan, ini kafir harbi lah kita kata, kafir yang menunjukkan permusuhan dengan Islam, menunjukkan permusuhan dengan Nabi, dengan para sahabat. Jadi ketika inilah Nabi menggalakkan para sahabat untuk tahan kafilah dagang ni. Untuk apa? Ambil balik harta yang diperampas di Mekah. Maka Nabi SAW yang saya sebut kat tuan-tuan bergerak dan di antara 300 ke 317, khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata 314, 317, ada kata 313 sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar. Jadi bergerak. Jadi 82 ke 86 orang daripada golongan Muhajirin. Sama ada 82 ataupun 86. Sebab apa tuan-tuan? Benda berlaku lama, tidak ada daftar tentera tuan-tuan. Hatta kita benda yang berlaku pada tahun 1930, 1940, kita pun kan tahu secara detail pun. Jadi tuan-tuan, ahli sejarawan agak-agak lah tuan-tuan, katanya dalam 82 ke 86 Muhajirin. Kemudian daripada kabilah Aus ada 61. Kemudian daripada kabilah Khazraj 170. Maksudnya Aus dan Khazraj campur berdua ni pada Ansar. Ansar kan dua golongan, campur Aus dan Khazraj. Ada lebih kurang dalam 231. Banyaklah. Yang Muhajirin ni pula ada dalam 82 ke 86. Maka Nabi dengan para sahabat pun bergerak. Kelengkapan perang pun tak banyak. Pasal apa? Pasal cadangnya nak tahan siapa? Nak tahan kafilah dagang Abu Sufyan yang mana tak ada senjata pun. Mereka pun ada 40 orang je. Sebab tu keluar pun tak semua sahabat yang keluar. Yang keluar pun sebahagian je yang keluar. Kelengkapan tentera senjata pun tak banyak. Kuda pun ada 2 saja. Satu milik Zubair bin Awam, satu lagi milik Miqdad bin Amr. Jadi 2 kuda saja. Kemudian masa keluar tu, maka Nabi SAW
bahagikan, dan unta ada 70. Unta ada 70. Seekor unta naik 2 orang ataupun 3 orang, bergilir-gilir naik. Sebab apa tuan-tuan? Unta tak cukup. Betapa susahnya Nabi dengan para sahabat nak menyampaikan Islam sampai ke kita tuan-tuan, perjuangan tu. Jadi tuan-tuan, bergeraklah, bergerak, dan Nabi pecahkan kepada beberapa golongan. Pertama, ketua umum peperangan itu diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Kemudian ketua kepada Muhajirin diserahkan kepada, bendera dia diserahkan kepada Ali bin Abi Talib, ketua Muhajirin. Ketua Ansar pula diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az, dia jadi ketua untuk golongan Ansar. Sayap kanan Zubair bin Awam, sayap kiri Miqdad bin Amr. Kemudian belakang Qais bin Abi Sa'sa'ah. Kemudian ketua Turus, dia punya jeneral besar dia siapa? Jeneral besar dia adalah Nabi SAW. Nabi ketua dia. Bawah pada Nabi Mus'ab bin Umair. Kemudian yang tadilah, maksud dia semua benda yang kita nak buat dia kena perancangan tuan-tuan. Nabi rancang bagi elok lah. Kemudian Nabi SAW pun bergerak. Baik. Sebaliknya Abu Sufyan, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang, baginda mengirimkan 2 orang peninjau untuk memerhati pergerakan unta-unta Quraisy. Hantar peninjau. Kenapa Nabi hantar? Nabi tidak tahu perkara gaib. Yang tahu perkara gaib ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Benda gaib ni ada gaib nisbi tuan-tuan, gaib nisbi. Yang mana kita tak tahu, ada orang lain tahu. Dia gaib benda tu. Contoh tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan tak tahu apa yang berlaku di rumah, tapi anak dengan isteri tuan-tuan tahu. Tuan-tuan duduk di masjid, tuan-tuan tahu apa yang berlaku di masjid, tapi anak dan isteri tuan-tuan tak tahu. Itu gaib nisbi. Itu masuk juga dalam perkara gaib benda tu. Ada gaib hakiki yang semua orang tak tahu. Macam hari kiamat bila berlaku, syurga, neraka, itu memang gaib sungguh. Jin ke manusia semua tak tahu. Baik. Jadi apa nak jadi akan datang, siapa pun tak tahu. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi, hatta perkara gaib nisbi pun Nabi hantar utusan pergi tengok. Pergi tengok. Jadi utusan ni pergi cek, dia tahu, dia sampaikan. Itu yang Nabi Allah Sulaiman, dia ada burung hudhud. Dia ada burung hudhud yang pergi jalan, lepas tu dia jumpa kaum Sabak yang menyembah menyembah matahari kan. Baik, jadi dia balik, dia beritahu kat Nabi Allah Sulaiman. Dia kata apa? Aku mengetahui satu benda yang kau tidak tahu. Hudhud bagi tahu kat Nabi Allah Sulaiman begitu. Itu benda gaib nisbi. Hudhud tahu, Nabi Allah Sulaiman tak tahu. Baik. Pada hakikat manusia, gaib nisbi pun kita tak tahu. Sebab tu Nabi SAW ketika mana ada orang datang jumpa Nabi, genggam sesuatu dalam tangan dia. Kemudian dia tanya kat Nabi, ada apa dalam tangan ni? Ada apa dalam ni? Sebab apa? Dia sangka Nabi ni tahu benda gaib. Nabi tahu apa yang Allah wahyukan. Apa yang nak jadi hari kiamat Allah wahyukan, Nabi tahulah. Nabi Khadir tahu bila Allah wahyukan. Allah Ta'ala tak wahyu, Nabi Khadir pun tak tahu. Nabi Muhammad SAW tahu benda yang diwahyukan. Apa yang berlaku nanti di syurga, akhir zaman nanti jadi apa, berkenaan dengan hukum hakam, berkenaan dengan apa-apa yang berlaku di langit, di arasy dan sebagainya. Nabi tahu berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Bukan tahu sendiri tuan-tuan. Yang tahu benda gaib ni hanya Allah semata-mata. Termasuk gaib nisbi. Sebab tu ada orang sangka Nabi ni tahu benda gaib. Dia genggam tangan, dia tanya ada apa dalam tangan. Kita kalau orang Melayu tuan-tuan, orang genggam tangan, ada apa dalam tangan, tuan-tuan kata apa? Belalang. Betul. Itu orang Melayu tuan-tuan, cerita belalang. Baik. Tapi ni kata apa? Nabi tak kata macam tu. Nabi kata apa? Lastu kahinan, lastu arrafan. Aku bukan tukang tilik. Sebab apa? Kerana tukang tilik dan pekerjaannya dua-dua duduk dalam neraka. Mana tahu benda gaib. Itu yang bila MH370 hilang, ada satu bomoh main pada mana, ada guna teropong yang canggih tu kan. Teropong daripada buluh, tapi tak nampak pun. Dia guna buah kelapa, dia naik sampan, macam-macam tuan-tuan. Habis sudah, tak tahu, tak dapat pun. Benda gaib ni hanya Allah yang tahu. Gaib nisbi, saya tak tahu ada apa jadi kat rumah bini saya tahu, dengan anak saya tak tahu. Benda gaib tu nisbi. Benda gaib nisbi pun kita tak tahu. Orang lain tahu, kita tak tahu. Banyak mana duit tuan-tuan dalam akaun, saya tak tahu. Tuan-tuan tahu?
Pegawai bank mungkin tahulah, boleh jadilah ada yang tahu. Itu ghaib nisbi. Nah. Kalau tuan-tuan tengok orang buat silap mata seolah dia tahu benda ghaib, muhung ni semua tuan-tuan. Silap mata, nama pun tahu silap. Kita yang silap tengok tuan-tuan. Dia ada helah dia semua. Baik, kemudian Nabi hantar dua peninjau, baik, kemudian untuk tahu pergerakan unta-unta Quraisy. Sebaliknya Abu Sufyan yang sentiasa bersedia dan menyedari bahawa laluan yang diikutinya itu amat berbahaya, dia juga ingin tahu pergerakan Nabi SAW. Abu Sufyan pun licik. Dia licik. Dia pun ada juga dia punya orang untuk memantau-mantau di mana pergerakan Nabi dengan para sahabat dia. Dan orang yang menyampaikan maklumat mengenai tentera Islam yang sedang merancang serang hendap ke atas kafilahnya. Dia dapat maklumat. Ada Nabi, yang ni tentera Islam nak menyerang hendap kafilah dia. Ni bukan sikit ni, 70 juta duit kita tuan-tuan. Yang 70 juta tu 50,000 dinar. Baik, kemudian untuk menjamin keselamatannya, dia mengupah Damdam bin Amr al-Ghifari. Nama dia Damdam bin Amr al-Ghifari. Maksud dia belakang dia al-Ghifari, maksud dia apa? Dia daripada suku Ghifar. Suku Ghifar tuan-tuan. Dia macam-macam suku ada tuan-tuan. Arab ni dia memang dia ada suku. Padahal Arab semua tu dia ada suku dia. Kita kalau Jawa Al-Jawi. Jawi tu Jawa lah. Al-Banjari, Banjar lah. Al-Pinengji, orang Pineng lah. Al-Pinengji, orang Pineng. Al-Biraqi, orang Perak. Dan seterusnya, Al-Klantani dan sebagainya. Itu dia nisbah tuan-tuan. Jadi Al-Ghifari ni suku Ghifar. Suku Ghifar ni orang Arab tapi duduk di gunung-gunung. Macam Abu Zar Al-Ghifari, yang ni suku Ghifar. Mereka ni duduk di gunung-gunung dan mereka ada kepakaran tentang gunung-gunung. Dan mereka ni, sebahagian besar mereka ni kerja ni merompak. Mereka ni jadi qati'ut tariq. Pasal mereka ni orang gunung, pakar bak jalan dan gunung. Jadi mereka ni suka, sebab tu Abu Zar Al-Ghifari sebelum dia masuk Islam memang dia antara qati'ut tariq, merompak sebelum masuk Islam lah. Baik. Jadi tuan-tuan, diupah Damdam bin Amr al-Ghifari. Pasal apa upah Damdam ni? Ini orang pakar bak gunung dan jalan. Upah orang yang pakar tuan-tuan. Baik, macam tuan-tuan lah, kita nak upah orang repair kereta kita ke buat rumah, kita kena tanya dia ni pakar ke tak pakar. Betul tak? Mesti tanya. Ini perintah Allah tuan-tuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang ahli zikri. Ini orang yang mahir dalam bidang tu. Kalau kamu tak tahu, ini perintah Allah. Kereta rosak, jangan tanya ustaz mana tahu. Tanya ustaz tahu tak ni kereta saya ni kena overhaul ke, kena apa ke? Ustaz mana tahu, kena potong blok ke? Kena grimbal ke? Tak tahu. Pomen tahu. Tuan-tuan nak tanya berkenaan dengan apa? Segala benda, bak rumah tanya bak tukang, tuan-tuan nak tanya bak ikan tanya orang yang mancing, semua ada ilmu dia tuan-tuan. Kawan ni tahu bak masak dia ada ilmu dia. Tanya pada ahli zikir, itu perintah Allah tuan-tuan. Pasal apa? Kita manusia, kita tak dilahirkan tahu semua. Baik, kemudian menerima bantuan pada orang Quraisy. Utusan itu menunggang dengan laju dan tiba di Mekah dalam keadaan seperti orang gila. Laju sungguh dia bawa kuda macam orang gila. Kemudian dia terjatuh daripada untanya. Laju sangat tu sampai di Mekah, jatuh unta dia. Dia terjatuh daripada untanya, lalu berdiri di hadapan Kaabah, lantas memotong hidung dan telinga untanya. Dia punya penat ni, dia bawa unta dia dengan cepat sampai depan Kaabah, dia terjatuh, kemudian dia potong telinga dan hidung unta dia. Pasal apa? Dia buat teruk tuan-tuan. Kita kata apa buat teruk? Kenapa buat teruk? Supaya Quraisy ni teruk lah, seolah-olah macam dia ni diserang lah. Dia telah diserang oleh pasukan Islam, seolahnya keadaan ni genting sangat. Ni kita kata apa? Cara dia retorik tuan-tuan. Apa maksud dengan retorik? Retorik ni satu perkataan, perbuatan nak meraih sokongan, padahal habuk pun tak ada. Macam tu retorik. Jadi macam ni retorik ni. Retorik. Benda bukan ada apa pun, dia yang reka-reka. Betul tak? Bukan ada orang pergi potong telinga unta dia ke, hidung unta, dia yang buat. Retorik. Jadi kadang-kadang ada orang pandai disusun perkataan dia, disusun tindakan dia. Pasal apa? Itu semua nak memperdayakan orang, nak tarik sokongan, nak tarik perhatian orang pada dia. Itu bahasa dia, retorik. Ini semua retorik semua. Buat-buat mana dia, muhung semua, bukan ada apa pun. Macam ni retorik. Baik, kemudian
Dia gerak apa? Dia berdiri depan Kaabah, lantas motong hidung dan telinga untanya, kemudian mengalihkan pelana ke bawah. Pelana yang ada tu dia bawa jatuh ke bawah. Supaya apa? Nampak macam teruk sangat lah. Macam tu lah. Macam teruk sangat lah. Baik. Kemudian sambil mengoyak bajunya daripada depan ke belakang dan menjerit. Koyak baju pula. Memang retorik betul lah. Dia punya buat teruk tu memang hebat lah. Baju ni dia koyak ke belakang. Seolah-olah macam keadaan ni kritikal yang amat-amat lah. Kemudian, dan menjerit, oi Quraisy, wahai Quraisy, wahai Quraisy, dagangan kamu berada dengan Abu Sufyan, kafilah kamu sedang dipintas Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Aku tak dapat nak cakap apa akan berlaku ke atas mereka. Tolong. Dia buat macam apa? Cemas sangat-sangat dah. Cemas. Ni kalau dia main relax je, apa tahu apa punya dagang ni mungkin kena tahan relax ya, macam tak teruk. Jadi kena buat teruk sikit, potong koyak baju, menjerit-jerit, unta pula bagi nampak teruk, bagi orang jadi cemas. Baik, kemudian keadaan menjadi kelang kabut secara spontan dan berita itu mengejutkan orang Quraisy, lantas segera tersedar bahawa kebanggaan mereka telah tercalar apabila orang-orang Islam memintas kafilah Hadrami. Ini kita cerita lah. Ketika mana di Nakhlah, di antara Taif dengan Mekah, kafilah Amr Hadrami dipintas sehingga kan dia terkorban. Benda ni berlaku dalam musim dalam bulan haram. Ada kita sebut dah bab ni. Kemudian ditawan, Uthman dengan Naufal kena tawan. Baik, kemudian secepat kilat mereka mengumpul kekuatan dan tiada seorang pun tertinggal di belakang kecuali Abu Lahab yang mewakilkan dirinya kepada seorang yang pernah berhutang dengannya. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pak saudara Nabi. Ini antara orang yang sangat jahat menentang Nabi SAW. Dan dialah orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi. Dialah orang yang paling kuat menentang Nabi SAW. Sebelum Nabi berhijrah, dia salah satu-satunya Bani Hashim yang boleh bersepakat untuk bunuh Nabi SAW. Dia antara yang setuju. Jahat lah Abu Lahab ni. Jadi Abu Lahab ni kenapa tak pergi? Penakut. Penakut. Dia pak saudara Nabi. Dia wakil pada orang yang berhutang dengan dia. Nak selesai hutang, ganti aku pergi perang Badar. Baik, kemudian dan tuan-tuan, Abu Lahab mati setelah ni. Dia mati pasal sedih. Abu Jahal mati, ramai yang terkorban lagi, Utbah, Syaibah, ramai yang terkorban. Dia sedih sangat sampai dia mati. Kemudian badan dia jadi bisui-bisui, busuk, mati lah. Sampai mayat dia tak ditanam berapa hari pasal busuk sangat. Last sekali orang korek kubur, orang tolak dengan kayu ya, adik-beradik dia tolak dengan kayu ya, busuk sangat. Tak ada siapa yang sanggup kebumikan jenazah mayat Abu Lahab ni. Baik, kemudian mereka juga mengerah beberapa puak Arab agar menentang Nabi SAW. Seluruh suku kaum Quraisy memberi izin kecuali Banu Adi. Banu Adi tak mau. Banu Adi tak mau terlibat. Suku lain semua terlibat. Banu Adi ni siapa? Banu Adi ni adik-beradik keturunan Sayyidina Umar lah. Banu Adi ni tak beriman pun, tapi dia pun tak mau join. Dia pun tak mau terlibat dalam peperangan ni, Banu Adi. Sayyidina Umar daripada keturunan Banu Adi lah. Dia Arab yang sama tuan-tuan. Banu ni anak Adi. Adi tu nama orang. Adi ni bin dia sampai kat Quraisy juga. Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni nenek atas sampai kat Quraisy juga. Pendek kata, yang bila sebut kafir Quraisy ni, mereka ni dengan Nabi adik-beradik bertemu di Quraisy tu. Tapi jauhlah Tok Wan yang ke berapa puluh lah atas tu. Pasal orang Arab ni diingat nasab dia. Mana adik-beradik dekat, mana adik-beradik jauh. Kemudian tidak lama kemudian sepasukan tentera seramai 1,300 orang, termasuk 100 orang berkuda. Tuan-tuan nampak? 100 pasukan berkuda. Tadi Nabi dengan para sahabat apa? Dua kuda Zubair bin Awam dengan Miqdad bin Amr. Dua kuda. Dan 600 askar berperisai. Dan 600. Yang tadi tak sebut tuan-tuan banyak mana yang pakai baju perisai. Yang ni ada 600 siap. 600 ni berperisai, topi, baju, berantai semua. Lengkap dengan baju besi. Kemudian dengan jumlah unta yang banyak yang dapat dikumpul. Unta banyak. Sangat banyak. Riuh rendah kedengaran bala tentera bergerak untuk menentang orang Islam. Berbagai bekalan makanan, mereka menyembelih unta berselang-seli 10 dan 9 ekor dalam sehari.
Depa sembelih unta sehari 10 ataupun 9. Saya nak cerita tuan-tuan, Nabi SAW waktu Nabi hantar dia punya apa, Nabi hantar jawasis, orang yang apa, yang orang panggil mata-mata, yang pergi apa, cek tentera musuh ni. Nabi tanya, sehari dia sembelih unta apa? Nabi tanya itu, sehari dia sembelih unta apa? Maka orang tu kata dalam 9 ataupun 10. Nabi tahu bilangan mereka lebih kurang 9 dan 1000. Nampak? 9 dan 1000. Maksud dia seekor unta boleh makan 100 orang. Itu ilmu peperangan, kena tahu ilmu peperangan. Sebab tu Nabi SAW adalah orang yang paling bijak dalam mengatur strategi peperangan. Nabi paling bijak sekali. Khalid Al-Walid bijak, kita tak nafi bijak, tapi Nabi paling bijak. Tapi macam mana boleh kalah perang Uhud ni? Kalah perang Uhud sebab apa? Memang waktu tu Nabi perang, Khalid Al-Walid belum masuk Islam lagi. Khalid Al-Walid adalah punca utama kekalahan umat Islam. Tapi kalah tu bukan kerana strategi Nabi yang silap, tapi kerana apa? Yang duduk atas bukit tepi turun. Kalau mereka tak turun yang 50 orang tu, Khalid Al-Walid memang takkan menang dalam perang Uhud. Memang akan kalah. Mereka mai kena panah, mai kena panah, mai kena panah. Dan memang mereka mula-mula memang kalah dah pasukan Quraisy. Tapi disebabkan mereka turun, mereka dah membelakangkan strategi Nabi, Khalid Al-Walid ambil kesempatan. Sehingga terkorban 70 sahabat Nabi. Baik, jadi Nabi bijak. Kemudian mereka menyembelih unta bersama 10 dan 9 ekor dalam sehari. Bagaimanapun mereka bimbang Banu Bakar kerana permusuhan lama yang tertanam di dalam hati, dan ada kemungkinan musuh lama menyerang daripada belakang. Quraisy ni, Banu Bakar lain, Quraisy lain. Banu Bakar ni dia tak duduk di Mekah, dia duduk di pinggir Mekah, di luar Mekah. Dan Banu Bakar ni dah lama dibenci dengan Quraisy. Nak sebut tuan-tuan ingat macam ni, Quraisy ni anak cucu cicit Quraisy. Banu Bakar ni atas lagi. Dia macam ni tuan-tuan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tuan-tuan bisa dengar Bani Umayyah, Muawiyah, Abu Sufyan, Hindun. Bani Umayyah ni siapa? Dia adik-beradik dengan Hashim. Tok Wan Bani Umayyah dengan Bani Hashim Abdul Manaf. Sebenarnya sebab tu tak jauh pun. Sebenarnya Abu Sufyan tu dia kira pak menakan pupu Nabi, tapi 2-3 pupu lah. Mungkin 2 pupu macam tu. Umayyah dengan apa? Hashim ni adik-beradik. Tok Wan dia sama Abdul Manaf. Tapi bila kita baca sejarah, seolah-olah permusuhan Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni macam teruk sangat. Bila jatuhnya Bani Umayyah, Abu Abbas As-Saffah tu kan, dia bunuh hampir keseluruhannya Bani Umayyah. Bunuh semua, benci kerana keturunan. Padahal kalau ikutkan adik-beradik je. Adik-beradik Tok Wan tu adik-beradik je. Tapi bangsa Arab ni dia bangga dengan Tok Wan ni. Walaupun dia tahu Umayyah ni adik-beradik je dengan Hashim tu, tapi disebabkan kami bangga dengan Tok Wan kami Umayyah, yang ni bangga dengan Hashimnya. Jadi bila sebut Bani Umayyah, Bani Hashim, orang yang sama, tapi bangga dengan tok dia tu. Bila sebut Bani Abdul Manaf, termasuklah Umayyah dan Hashim. Ada lagi yang lain. Tapi bila sebut Bani Hashim, anak cucu Hashim, tak termasuk anak cucu Umayyah. Tapi Umayyah dengan Hashim adik-beradik. Faham tak no? Macam 12 keturunan Bani Israel tu. Dia pun masing-masing bangga. Padahal 12 tu siapa? Anak Nabi Yaqub semua. Bunyamin, Naftali, Jad, Ashir, Rubin, apa semua ni 12 ni. 12 ni masing-masing anak Nabi Yaqub, semua ada keturunan. Jadi masing-masing bangga dengan Tok Wan dia. Yang Bani Bunyamin, kami bangga dengan Bunyamin. Ini Bani Jad, Bani Ashir, Bani Naftali, ini Bani Dan. Bangga semua. Padahal apa? Bangga saling berbangga-bangga. Kadang-kadang boleh bergaduh. Bergaduh pula, kami Bani suku ni. Padahal apa? Yang suku hampa tu adik-beradik semua. Ini perangai dia tu. Dia bangga dengan Tok Wan atas dia tu. Bani Bakar ni, dia sebenarnya dia bukan Bani Quraisy. Quraisy ni siapa? Quraisy ni satu tokoh. Quraisy ni maksud dia ikan jerung. Ikan jerung. Nama dia Fihr bin Malik. Fihr bin Malik itu nama dia. Fihr bin Malik ni dia banyak anak, banyak keturunan. Sehingga kebanyakan yang duduk di Mekah tu memang keturunan dia. Kita panggil kafir Quraisy. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Quraisy. Dia Bani Tayyim. Tayyim tu anak cucu cicit daripada Quraisy. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, dia juga Quraisy.
Dia Bani Adi. Adi ni siapa? Salah satu cucu cicit yang masyhur daripada Quraisy. Jadi banyak suku kan. Abu Jahal Bani apa? Bani Makhzum. Dia juga Quraisy. Tapi kenapa Bani Makhzum? Makhzum tu Tok Wan dia. Tok Wan tu siapa? Salah satu cucu cicit Quraisy. Dia ada atas lagi tu, atas lagi. Atas lagi apa? Kinanah kot, atas lagi pada tu. Atas lagi pada tu. Dia ada lagi Adnan. Dia sebut Adnan. Bila sebut Adnan termasuk semua. Banu Bakar pun termasuk sekali. Jadi ini Quraisy. Bani Bakar ni dia bukan susur galuh Quraisy. Boleh jadi dia ni adik-beradik Quraisy ataupun pak saudara Quraisy ataupun tok saudara pada Quraisy ni. Bani Bakar anak cucu kepada Bani Bakar dan dia bermusuh dengan Quraisy padahal keturunan tu bertemu. Last sekali bertemu kat Nabi Allah Ismail. Tok Wan yang ke-60 mereka semua. Jadi Banu Bakar ni dia semangat suku tu, kata semangat suku tu. Dia tak suka Quraisy. Sebab tu tuan-tuan kalau ingat bila kita baca sejarah Musailamah Al-Kazzab, kalau sebahagian riwayat dia sebut dia sempat beriman. Dia beriman dan dia pernah jumpa Nabi SAW. Cuma dia minta supaya apa? Kerajaan ni bagi dua. Nabi merintah Quraisy dan dia memerintah Bani Hanifah. Dia sempat beriman, kemudian dikufur. Sebab apa? Kerana Bani Hanifah adalah kaum yang kedua terbesar setelah Quraisy. Quraisy nombor satu, dominan sekali di tanah Arab tu. Setelah Quraisy, Bani Hanifah. Bani Hanifah antara suku yang besar. Sebab tu Musailamah Al-Kazzab, kenapa dia mengaku jadi Nabi? Sebab dia sayang suku dia tu. Dia tak mau suku dia nampak leceh. Bani Hanifah. Tak adil lah asyik Quraisy yang pegang pemerintahan tu. Asyik Quraisy yang pegang pemerintahan. Dia tak mau. Macam Abu Jahal, dia tak mau beriman dengan Nabi. Dia Quraisy, dia daripada anak cucu Quraisy Abu Jahal. Tapi dia bangga dengan Makhzum. Makhzum ni anak cucu Quraisy. Dia geram dengan Nabi Bani Hashim. Nampak tak? Padahal Hashim ke Makhzum ni tok nek dia sama Quraisy. Sebab tu Abu Jahal dia tak mau beriman. Sebab apa? Dia kata kami Bani Makhzum bersaing dengan apa? Bani Hashim. Tiba-tiba Bani Hashim ada Rasul, kami tak ada Rasul. Sebab tu Abu Jahal tak mau beriman. Sombong. Padahal Makhzum ke Quraisy dengan apa? Hashim ni bertemu di Quraisy tu. Jadi Bani Hanifah ni lain. Hanifah ni dia boleh jadi satu level dengan Quraisy ataupun dia tok saudara Quraisy, dia atas lagi pada Quraisy. Atas lagi pada Quraisy, tapi bertemu juga Hanifah ni bertemu juga di Adnan. Bani Hanifah ni dia rasa macam tak adil lah. Quraisy dia pegang, bagi kami pula pegang, Hanifah pegang. Itu yang Musailamah jadi mengaku jadi Nabi tu. Kemudian Banu Bakar ni dia bergaduh dengan Quraisy, dia tak suka Quraisy. Jadi Abu Jahal ni dia risau. Pasal apa? Nanti kita perang dengan orang Islam, takut Banu Bakar main serang kat belakang. Pasal dah lama bergaduh antara suku Quraisy dengan suku Bakar. Ingat, walaupun dua suku ni berbeza, Tok Wan dia sama, bertemu di Adnan. Sekurang-kurangnya di Adnan. Atas lagi bertemu dekat Nabi Allah Ismail. Kemudian kerana pemusuhan yang lama tertanam dalam hati dan ada kemungkinan musuh lama menyerang daripada belakang, dalam keadaan gawat itu tiba-tiba iblis muncul. Macam mana iblis nampak iblis pula ni? Ni sebut iblis muncul, menyamar sebagai Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ni ada sebut dalam hadis dalam hadis boleh sebut dalam perang Badar dia jamin Suraqah ni. Iblis mai dia menyerupai Suraqah. Siapa Suraqah? Yang kejak Nabi tu kan. Ni masa ni Suraqah tak masuk Islam lagi. Suraqah dia masuk Islam lambat sikit. Setelah Fathul Mekah dia masuk Islam. Suraqah masuk Islam lambat sikit. Iblis mai dalam rupa dia. Iblis mai dalam rupa Suraqah bin Malik bin Ju'shum Al-Mudlish, ketua Bani Kinanah. Lalu berkata, aku jamin bahawa tiada sebarang bahaya akan berlaku di belakang. Padahal ni bukan Suraqah. Ini siapa? Iblis. Pasal Suraqah tak terlibat dalam peperangan ni. Iblis mai dalam rupa Suraqah. Sebab tu dalam perang Badar ni, ketika mana Abu Jahal dia pegang tangan Suraqah, tak bagi Suraqah lari. Sebab tengah perang ni, lalu Suraqah lari terjun dalam laut. Pasal apa? Ketika mana Suraqah lari, dia nampak apa? Dia nampak ada Jibril dengan Mikail bersama dengan Nabi SAW. Iblis kenal, nampak tu Jibril dengan Mikail. Dia lari terjun dalam laut. Suraqah lari. Baik, jadi tuan-tuan, maksud dia apa tuan-tuan dalam cerita ni? Kita boleh tengok jin, tapi dengan syarat dia menjelma. Kalau dia tak menjelma, tuan-tuan, memang tak nampak lah.
Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebut, barang siapa yang mendakwa dia nampak jin sedangkan orang lain tak nampak, dia adalah pembohong dan tidak dapat menerima, kita tak dapat terima penyaksian dia. Penyaksian dia tak boleh terima. Sebab tapi kalau dia menjelma nampak. Macam dalam hadis riwayat Imam Bukhari kan, yang jin curi kurma tu kan, kurma zakat, yang Abu Hurairah tangkap dia kali pertama, tangkap kali kedua, kali ketiga, sampailah dia takut sangat. Abu Hurairah tangkap dia, Sayyidina Abu Hurairah nak bawa pada Nabi, maka dia ajak dekat siapa? Dia ajak dekat Abu Hurairah kan. Dia minta, dia merayu kat Abu Hurairah lepaskan dia. Dia jin. Syaitan. Apa beza jin dengan syaitan? Jin yang jahat dipanggil syaitan. Dah. Dia jin tapi dia jahat. Sebab tu kita tak panggil syaitan Islam, tak ada syaitan Islam. Kita ada jin Islam. Tapi jin tu kalau jahat sangat-sangat, kita panggil dia syaitan. Kalau jahat lagi, kita panggil dia ifrit, lagi jahat. Manusia kalau jahat, kita panggil apa? Zalim nak tu. Zalim, diktator. Tapi ifrit mungkin guna tu. Ifrit ke syaitan ke mungkin ada kot. Tapi bila sebut syaitan, ifrit tu jahat lah. Dia jin jahat. Baik, dan ifrit ni biasanya dia kuat sikit banding dengan jin yang lain. Dia jahat dan dia kuat sikit banding dengan jin yang lain. Jadi tuan-tuan, Abu Hurairah tangkap dia, tangkap jin ni punya takut lah. Dia takut sungguh pasal dia nak bawa jumpa Nabi, takut. Maka dia ajak kan, dia yang ajak. Apa dia ajak kepada Abu Hurairah? Dia ajak apa? Baca ayat kursi. Yang kita duk baca ayat kursi ni, yang ajak tu jin tuan-tuan. Syaitan yang ajak. Syaitan yang ajak dia, sebabkan dia takut sangat Abu Hurairah nak bawa daripada Nabi. Dicuri, saya pun tak tahu pasal dia dicuri kurma zakat. Dia makan kurma ke terfikir juga, tapi itu yang disebutnya. Dia curi kurma zakat. Tapi itu sebut dalam Sahih Bukhari. Kenapa dicuri tuan-tuan, wallahu alam lah. Baik, jadi tuan-tuan, mungkin jin tu makan kurma kot. Boleh jadi kan, dia advance sikit tuan-tuan, makan kurma. Baik, jadi tuan-tuan, tapi cerita ni sahih, memang ada dicuri kurma tu, kurma zakat. Apa dia boleh jadi ada orang upah dia, wallahu alam, mana kita tahu. Betul lah kalau kita toyol lah, tu yang toyol minta toyol pergi curi. Boleh jadi ya tuan-tuan. Jadi bila Abu Hurairah nak bawa pada Nabi, dia ajak kepada Abu Hurairah baca ayat kursi, baca waktu pagi sampai ke petang, syaitan takkan dekat. Baca waktu petang sampai ke pagi, syaitan takkan dekat. Maka Abu Hurairah lepas dia. Berita ni Abu Hurairah sampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, sadaq wa in kana kadhub, wa in kana kadhuban, lebih kurang tahu kamakal, dia telah berkata benar sekalipun dia ni pembohong besar. Syaitan ni pembohong besar, tapi disebabkan takut yang amat-amat, dia bocorkan rahsia tu. Dia yang bocorkan rahsia tu. Dia bocorkan rahsia apa? Dia bocorkan rahsia jin ni takut dengan ayat kursi. Ini kita duk baca ni, memang jin yang ajak, syaitan yang ajak baca yang tu. Nah, sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah malam ada jin main ganggu, tuan jangan takut. Dia main goyang pintu ke apa ke, kalau boleh tangkap, tambat kat tiang. Bukan saya cakap besar, gitu yang para sahabat buat, tangkap. Nabi SAW dalam hadis sahih sebut, Nabi semayang malam, saya lupa Bukhari atau Muslim, tengah semayang malam, jin ifrit lompat depan Nabi SAW. Nabi pergi, Nabi tangkap, Nabi tambat kat tiang. Nabi tambat kat tiang masjid. Dan Nabi bagi tahu, esok aku nak tunjuk kat para sahabat, inilah jin ifrit yang kacau aku. Makna dia, jin kalau dia menjelma, memang kita boleh tangkap dia. Ini sabit dalam hadis tuan-tuan. Kalau dia menjelma, memang dia telah melemahkan diri dia. Sebab tu jin kalau dia menjelma, dia akan duduk jauh-jauh. Pasal apa? Kalau orang pegang kepala dia habis, pegang tangan dia, apa, paku tengkuk dia, jadi perempuan cantik. Itu saya tak tahu. Tapi nak ceritanya, kalau dia jadi orang, kita boleh pegang dia, kita boleh tambat dia. Memang boleh. Ini Nabi tambat dia. Abu Hurairah tangkap pegang dia, boleh. Kalau dah menjelma, dia dalam bahaya sebenarnya. Tu kena tahu. Bila dia menjelma, dia dalam bahaya. Sebab tu jin banyak, jin sangat banyak. Majoriti jin takkan berani menjelma, sangat-sangat takut menjelma. Kalau dia menjelma, tuan ambil pisau, tuan tikam dia, dia akan mati. Tapi kalau dia duduk, dia tak menjelma, dia menjelma ke alam kita,
Kita boleh tindak balas pada dia. Tapi kalau dia tak menjelma duduk di alam dia, tuan-tuan nak buat macam mana? Tuan-tuan akan boleh buat apa? Kau boleh tangkap dia apa? Dia duduk di alam dia. Dia duduk dalam. Maksud dia daripada apa? Dia pada api kan? Bila dalam api, mana kita nak sentuh? Dia apa? Benda yang halus, makhluk halus kan? Tapi bila dia menjelma, itu yang sahabat Nabi ada katuk ulang. Sama juga kalau dia menjelma jadi ulang, katuk mati dia. Dalam hadis Muslim kan ada sahabat Nabi katuk dia. Mati ulang tu. Lepas ulang tu mati, dia lawan dengan ulang tu mati, lepas tu dia pun mati. Berita ni sampai pada masa perang Khandaq, berita ni sampai pada Nabi pun bagi tahu dia telah bunuh jin Islam, ulang tu jin Islam. Bila dia bunuh jin Islam, keluarga jin Islam bunuh dia balik. Nampak? Bunuh balas. Dia ceritanya dia balik perang, dia baru kahwin. Dia minta izin pada Nabi nak balik rumah. Bila dia balik sampai ke rumah, dia tengok bini dia duduk kat luar pintu. Cemburulah isteri kan, kenapa duduk di depan pintu, orang nampak ni baru kahwin. Orang pakat tengok dia duduk luar pintu. Dia nak pukul bini dia. Bini kata nanti duduk tengok kat dalam. Tengok ada ular besar. Dia berlawan dengan ular. Dia masuk, dia berlawan dan mati ular tu. Lepas ular tu mati, dia pun mati. Bukan ular tu bunuh dia bunuh ular tu. Tapi Nabi beritahu, dia dah bunuh jin tu dan keluarga jin tu bunuh dia. Ni memang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan Nabi beritahu, inna bil Madinah jinnan qad aslamu. Di Madinah ni ada jin-jin yang ramai masuk Islam. Kalau kamu tengok, fa'azinuhu salasata ayyam. Kalau nampak jin Islam, bagi izin pada dia 3 hari. Tengok dalam rumah ada ular, bagi izin pada dia 3 hari. Fa'im badalakum, tapi setelah 3 hari dia muncul lagi, faqtuluh, bunuh. Fa'innahu syaitan, sebab itu bukan jin Islam, itu syaitan. 3 hari kita bagi peluang, dia muncul lagi, Nabi suruh bunuh dia. Pasal itu bukan jin Islam, itu bukan saudara kita, itu syaitan, bunuh. Kalau dia muncul lagi, katuk mati. Jin kalau menjelma jadi ular, tuan-tuan, katuk dia mati. Itu kelemahan dia bila dia menjelma. Itu yang dia sangat takut. Dia takut menjelma. Habis kuat, dia goyang katil. Itulah. Dia menjelma, dia takut. Dia sangat takut. Baik, jadi tuan-tuan, habis tu kita kat rumah tuan-tuan, kita jumpa ular. Tuan-tuan bagi izin 3 hari ke tuan-tuan payung tu ya? Ke panggil bomba? Ke bomba mai, bomba pula kata hang kalau dulu kan, hang jin ke ular? Hang jin ke hang jin ke ular? Kalau hang ular hang tunggu, kalau jin hang keluar. Ke bomba buat macam tu kan. Telefon bomba macam tu. Hang jin ke ular? Hang jin ke ular. Kita pun pening tengok bomba. Bomba tak macam tu, bomba tangkap terus ya. Dia macam ni tuan-tuan. Pertama Nabi sebut Madinah. Zaman Nabi di Madinah banyak jin-jin Islam. Kadang-kadang dia menjelma masuk, dia jadi tetamu. Itu di Madinah satu. Yang kedua, ular ni pula bukan ular biasa. Ulama sebut bukan ular biasa dah. Ular yang luar biasa. Kepala 2 ke. Ni kalau tuan-tuan kenal ular tudung selah atas kepala bulat, tak payahlah tuan-tuan pergi bercakap dengan dia. Hang jin ke ular? Syekh. Tuan-tuan jangan buat drama. Dia payung tu dia. Itu memang bukan jin, tu ular. Kita tengok ada, tengok ular sawah kan. Tengok jelas ular sawah. Tengah belit kita punya kucing ke, jangan tuan-tuan pergi bercakap lagi. Hang jin ke ular? Hang jin ke ular? Matilah kucing kita. Payung kepala dia terus. Itu dia. Memang confirm tu ular. Ini kalau kita tengok pelik. Kepala 2 ke, mata merah ke. Rupa dia kita tak pernah tengok. Menggerunkan. Tak apalah. Tapi jarang lah tuan-tuan. Jarang sangat. Benda tu pun jarang berlaku. Dalam zaman Nabi pun pernah jadi sekali je. Jadi tuan-tuan kalau ada ular, tuan-tuan kenal ular ni, tuan-tuan payung lah. Dan biasanya ular ni dia tak masuk rumah kita tuan-tuan. Ular apa-apa, ular sawah ke apa, dia takut dengan manusia. Kecuali dia cedera ataupun panas, habitat dia terkacau, dia masuk rumah, dia nak apa? Dia nak cari tempat-tempat sejuk. Dia bukan nak kacau kita pun sebenarnya. Ular ni memang asalnya dia takut dengan manusia. Dia memang jumpa dia akan lari ya. Dia memang akan lari. Tak kira ular sawah ke ular apa ke. Kecuali tuan-tuan terserempak, dia pun lapang, tu boleh jadi dia makan lah. Biasanya dia akan lari ya. Baik. Akan datang tuan kita isyak. Baik. Kemudian mereka bertindak membakar dengan penuh keberangan, kemarahan, didorong oleh nafsu dahsyat untuk menutup bela dan menghapus apa sahaja yang membahayakan laluan kafilah mereka. Firman Allah, wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah,
menunjuk-nunjuk kekuatan mereka kepada orang ramai, hendak meminta dipuji, serta mereka pula menghalang manusia pada jalan Allah. Habis. Akan datang kita sambung lagi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, semua ini ialah keangkuhan dan kesombongan. Mereka datang menentang Allah serta suruhnya secara terbuka. Habis. Akan datang kita sambung bawah dia, mereka bergerak menuju ke utara. Siapa dia? Tentera Quraisy. Dia bergerak ke utara. Madinah di utara, Mekah di selatan. Dia bergerak ke utara lah. Dia nak ke Madinah. Baik. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmulan matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.